Keputusan semakan jenayah ke atas keputusan Mahkamah Coroner Pulau Pinang pada Mac lalu yang tidak membenarkan penyerahan dokumen kepada Peguam Keluarga Arwah Muhammad Fazrin akhirnya menyebelahi pihak keluarga arwah. Hakim Mahkamah Tinggi yang Arif Muhammad Razi membuat keputusan itu setelah mendengar hujahan kedua-dua belah pihak pada 15 April lalu. Peguam mewakili keluarga Tuan Anvisva Nathan dan Encik Sanjay Nathan memfailkan semakan tersebut sejurus keputusan Mahkamah Coroner dibacakan pada Mac lalu yang melarang penyerahan dokumen kepada peguam sebelum inkuas bermula. Hakim turut memerintahkan pihak pegawai pengendali inkuas untuk menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan inkuas kepada peguam sebelum inkuas bermula pada 7 Mei ini. Sementara itu, ibu mangsa yang turut hadir mendengar keputusan itu melahirkan rasa syukur terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang akhirnya memberikan keadilan dalam isu berkenaan. Fazrin ditemui mati pada tahun lalu dengan kesan jerutan di leher dan beberapa kecederaan pada anggota badan di dalam lokap IPD Kepala Batas. Pihak polis mendakwa kematian Fazrin adalah akibat arwah membunuh dirinya sendiri. Keluarga menafikan dakwaan polis memandangkan kesalahan yang dilakukan Fazrin hanyalah kesalahan kecil yang tidak membawa hukuman yang berat. Dalam perkembangan lain, inkuas ke atas Muhammad Fazrin akan bermula pada 7 Mei ini di Mahkamah Coroner Pulau Pinang. Keluarga akan diwakili oleh Tuan Anvisva Nathan dan Encik Sanjay Nathan. Idik menggesa kerajaan segera memberi penjelasan tentang 3 perkara yang berlaku mutakhir ini. Berikutan pendedahan yang dilakukan oleh mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, Idik meminta Perdana Menteri untuk campur tangan dalam menyiasat penglibatan Menteri Dalam Negeri yang didakwa Hamid telah menyusun orang-orangnya dalam PDRM bagi kepentingan politik dan peribadi Menteri berkenaan. Selain itu, 2 perkara lain adalah mengenai isu Suruhanjaya Pasukan Polis yang tidak berfungsi sejak Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mengambil alih tugas sebagai Menteri dan Ketua dalam pasukan berkenaan. Menurut Hamid, isu-isu salah laku polis yang sepatutnya diselesaikan dalam mesyuarat Suruhanjaya tidak dapat diselesaikan memandangkan menteri dan anggota Suruhanjaya yang lain sudah lama tidak mengadakan mesyuarat. Lebih mengejutkan, Suruhanjaya Pasukan Polis tersebut juga tidak mempunyai pihak pengurusan dan pejabat. Dalam pada itu, perkara ketiga yang dituntut Idik adalah agar kerajaan memberikan penjelasan mengenai isu para aktivis masyarakat yang ditahan dan disiasat polis yang dilihat semakin kerap berlaku kebelakangan ini. Polis dilihat telah banyak menghabiskan masa untuk menyiasat para aktivis sedangkan begitu banyak masalah dan kes jenayah lain yang lebih penting yang masih belum dapat diselesaikan. Idik juga mendesak kerajaan melihat isu kritikan para aktivis ini sebagai isu yang menjadi kegelisahan orang awam sehingga mendesak para aktivis untuk bersuara dengan lebih lantang bagi membuka mata para pemimpin dalam kerajaan.